Hai murid-murid, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar kemahiran baru yaitu selam dan kawal dalam unit keyakinan di air. Mari kita tonton video ini. Tengok baik-baik. Oke, jadi berdasarkan video yang telah kamu lihat, adakah kamu pernah menyelam di dalam air ataupun mandi sungai? Nah, jadi kalau kamu pernah mandi sungai, mesti kita pernah bernafas dalam air kan? Lepas itu kita tertelan air lah pula. Jadi dengan ini, supaya kita tidak tertelan air tuh, kita mesti belajar macam mana kita mengawal pernafasan semasa berada di dalam air. Sebelum itu, kamu perlu persiapkan diri kamu sebelum berada di dalam air atau masuk dalam air. 4 aspek yang penting ialah keadaan air itu macam mana, kedalaman air, pakaian, dan pemantauan orang dewasa. Orang dewasa ini ialah ibu bapa ataupun ahli keluarga kamu. Mereka wajib ada di sisi kamu waktu kita berada di dalam air. Untuk keadaan air perlulah dalam keadaan bersih, yaitu tidak keruh dan tiada najis haiwan, seperti dalam gambar yang cikgu tunjukkan nih. Yang kedua, kedalaman air. Air kolam yang tempat kita akan mandi ialah mestilah cetek dan tidak melebihi aras dada supaya kita tidak lemas. Ini ialah yang cikgu tunjukkan nih, ini ialah paras selamat kita, terutama bagi yang belum mahir untuk berenang. Seterusnya, pakaian renang. Apakah pakaian yang sesuai semasa berada di dalam kolam renang? Pakaian renang yang sesuai adalah dengan menggunakan baju renang, topi renang, dan cermin mata renang. Ini adalah contoh pakaian yang sesuai digunakan semasa berada di dalam kolam. Dan ini adalah contoh pakaian yang tidak boleh. Ada tanda pangkah, maksudnya tidak boleh kita gunakan semasa berada di dalam kolam air renang. Seterusnya kita perlu pastikan ada orang dewasa di sisi kita semasa berada di dalam kolam renang. Orang dewasa ini ialah guru atau ibu bapa ataupun ahli keluarga kita, semua ada kakak ataupun abang. Semasa di dalam kolam air renang juga kita mesti patuh dengan arahan guru dan ibu bapa. Jangan sesekali tinggalkan ibu bapa semasa kita berada di dalam air. Maksudnya kita mesti sentiasa ada di sisi ibu bapa semasa dalam air. Seterusnya kita akan belajar teknik mengawal pernafasan di bawah permukaan air. Yang pertama, berdiri di dalam kolam, kemudian tarik nafas. Ini adalah contoh semasa berada di dalam kolam, kita berdiri dengan orang dewasa kan. Yang kedua, rendahkan badan sehingga kepala berada di dalam air. Dan kita akan tahan nafas selama beberapa saat dan kemudian hembus nafas perlahan-lahan semasa berada di dalam air. Ini adalah contoh kita bernafas di dalam air. Kemudian akhir sekali berdiri semula dan tarik nafas panjang. Ini adalah contoh kita berdiri semula dan tarik nafas yang panjang.
tapi tangan kita tetap memegang orang dewasa ataupun ibu bapak kita. Oke, akhir sekali cikgu mau kamu jawab kuis yang telah cikgu berikan di Google Classroom. Dan komen berapa marka yang kamu dapat. Sebarang pertanyaan boleh WhatsApp cikgu. Terima kasih.